Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Akmal binti Muhammad Nazri. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan pelaksanaan ibadah solat ketika wabak, khususnya wabak coronavirus yang pernah melanda dunia, iaitu pada tahun 2019. Terdapat banyak isu-isu dalam pelaksanaan solat ketika penularan wabak. Di sini saya menyenaraikan 4 isu, iaitu isu solat Jumaat dalam suasana wabak COVID-19, isu solat jemaah jarak 1 meter dengan jemaah yang lain, isu solat dengan memakai pelitup muka dan isu menggunakan pensanitasi tangan sebelum solat. Tetapi dalam keempat-empat isu ini, saya akan menerangkan satu sahaja, iaitu hukum solat Jumaat dalam suasana wabak COVID-19. Sebelum saya masuk kepada hukum, saya akan memberikan sedikit maklumat tentang solat Jumaat. Solat Jumaat merupakan ibadat yang sangat agung dan mempunyai fadilat yang sangat banyak. Antaranya ialah sebagai penghapus dosa dalam setiap minggu. Solat Jumaat diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat, iaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka sepenuhnya, lelaki, sihat tubuh badan dan yang bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Jika seseorang itu dah cukup ke-7 syarat ini, maka wajib ke atasnya solat Jumaat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi seperti mana dalam firman Allah ni, jelas memerintahkan orang yang beriman untuk mengerjakan solat Jumaat. Jadi hukum asal solat Jumaat ini adalah wajib. Disebabkan tajuk ini saya khususkan kepada wabak COVID-19, saya akan menerangkan sedikit tentang wabak COVID-19 ni. Wabak COVID-19 yang pernah melanda dunia mempunyai impak yang buruk kepada manusia. COVID-19 ni menyebabkan ramai orang menjadi sakit teruk, meninggal dunia dan mengalami kesan jangka masa yang panjang terhadap kesihatan fizikal dan mental. Peningkatan jumlah kes juga telah membebankan sistem penjagaan kesihatan di hospital-hospital. Jelaslah kat sini tentang bahayanya wabak COVID-19 kerana boleh membawa kepada kematian. Daripada Majlis Fatwa Syar'i UAE menyatakan bahawa haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah maupun solat hari raya. Wajib juga untuk mengambil segala langkah pencegahan. Daripada Majlis Fatwa Wilayah Kurdistan pula memegang pendapat bahawa solat Jumaat tidak boleh dibatalkan, melainkan di tempat-tempat di mana virus tersebut telah menjadi satu epidemik yang tersebar secara meluas. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Fatwa Committee of the Assembly of Muslim Jurists of America. Ada banyak lagi fatwa yang dikeluarkan oleh negara lain yang memandang serius tentang penularan wabak COVID-19 ni yang menjurus kepada ketiadaan solat Jumaat di masjid. Syekh Ali Al-Qaradawi berpendapat harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan oleh takut dijangkiti virus tersebut. Beliau menyebut keharusan tersebut perlulah disyaratkan bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukanlah pada sangkaan semata-mata. Sabda Rasulullah SAW, "Man sami'a al-munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi ghuzrun." Qalu, "Wa mal udhru?" Qala, "Khaufun aw maradun."
Maksudnya, sesiapa yang mendengar orang yang melaungkan azan, maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya dari mengikutinya hadir untuk solat berjemaah. Para sahabat bertanya, apakah maksud uzur? Jawab Rasulullah SAW, takut atau sakit. Di sini, ketakutan itu ada 3 jenis, iaitu takut ke atas diri sendiri, takut ke atas harta benda dan juga takut ke atas ahli keluarga. Jadi berdasarkan apa yang sudah disebutkan, makanya boleh untuk kita meninggalkan solat Jumaat ketika tersebarnya wabak, disebabkan wabak pun merupakan sesuatu yang menakutkan. Okey, kesimpulan yang pertama, dalam keadaan wabak COVID-19 masih terkawal menurut KKM, dalam keadaan ini solat Jumaat hendaklah diteruskan dengan beberapa syarat seperti khutbah dipendekkan, orang ramai berwuduk di rumah. Mereka yang ada simptom COVID-19 tidak perlu hadir solat Jumaat kerana termasuk dalam golongan orang yang sakit, dan pihak masjid atau jemaah juga wajib untuk menyediakan hand sanitizer dan penutup mulut sebagai langkah pencegahan dan keselamatan. Keadaan kedua pula, iaitu wabak COVID-19 merebak tanpa terkawal. Dalam keadaan ini, solat Jumaat boleh untuk tidak dilakukan, tetapi wajib diganti dengan solat Zuhur di rumah masing-masing. Dalam hal ini, terdapat beberapa dawabit, iaitu larangan tersebut dengan nasihat pihak yang berautoriti seperti KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, larangan tersebut adalah termasuk juga sebarang bentuk acara dan perhimpunan sama ada rasmi atau tidak. Wabak sudah menunjukkan kesannya dan ramai individu telah disahkan positif COVID-19 di tempat tersebut. Kaedah penentuan hukum. Kaedah fiqh yang pertama disebut sebagai tasarruful imamu manutu bil maslahati, iaitu setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya perlu didasari dengan kemaslahatan. Maksud tasarruful imamu manutu bil maslahati ialah tindakan seorang ketua ke atas rakyat berdasarkan kepada kemaslahatan. Jadi, para ulama menetapkan setiap perintah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah wajib untuk kita ikuti jika ianya membawa kepada maslahah ammah atau kemaslahatan umum. Ini juga kerana jika dibiarkan berlakunya perhimpunan beramai-ramai walaupun apa saja tujuan, maka sangat berisiko untuk membawa kepada kemudaratan dan kebinasaan. Sedangkan prinsip Islam ialah menolak kemudaratan berdasarkan kaedah fiqh yang kedua, iaitu la darara wa la dirara, yang bermaksud tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Sama seperti dengan hukum fiqh, dar al-mafasidu muqaddimu ala jalbil masalih, yang bermaksud menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Allah ada berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri adalah bermaksud orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kaedah fiqh yang ketiga pula ialah idza ijtama'a darurani ra'aya azamuhuma dararan biirtikabi akhfihima. Maksudnya, apabila berkumpul dua mudarat, hendaklah diperhatikan yang mana mudarat lebih besar untuk dilakukan, mudarat yang kecil. Seperti mana menutup masjid secara keseluruhannya dari aktiviti solat Jumaat dan jemaah dianggap sebagai satu mudarat kepada agama, dan menjaga agama berada di bahagian paling teratas dalam daruriyat al-khams. Oleh itu, dalam situasi dua mudarat yang bertembung, memilih mudarat yang lebih ringan, iaitu pembukaan masjid dengan SOP yang ketat adalah lebih sesuai berbanding dengan menutup secara keseluruhannya. Jadi, penentuan hukum ini adalah sesuai sewaktu penularan wabak COVID-19 di Malaysia dalam keadaan terkawal dan disahkan oleh KKM. Ini kerana kemudaratan yang dibawa apabila menutup masjid dan surau secara keseluruhannya adalah lagi besar berbanding membuka masjid dengan SOP yang ketat.
Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.